Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 28 hari bulan September 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Ayat-ayat yang kita akan baca ini berada di akhir juzuk yang ke-20. Berakhir di akhir juzuk yang ke-20. Iaitu Allah Subhanahu wa taala buat satu bandingan, masal. Bandingan pegangan i'tiqad, kepercayaan orang-orang kafir dibandingkan dengan Baitul Ankabut, sarang laba-laba. Bandingan ini besar, menjadi perbincangan dan kajian yang mendalam oleh para ulama dahulu dan sekarang. Sama ada melalui ulama tafsir yang mengkaji ataupun ulama sains yang membuat analisa, kita nampak betapa dalamnya suatu perkara apabila disentuh oleh Allah Azza wa Jalla untuk difikirkan, untuk ditadabbur, untuk dipelajari. Sebab bila Allah bagi kepada kita masal, bandingan, tidak boleh, tidak sesuai sangat kita hanya mururin kiram, lalu begitu je. Rumah Ankabut, rumah laba. Ambil penyapu-sapu, habis. La. Di sana ada waqafat wa ta'ammulat terhadap ayat ini yang perlu kita serlahkan, kita korek kepada pencinta Al-Quran, kepada ahli tadabbur, kerana dia mengandungi pengajaran yang amat besar. Sehingga surah ini, surah yang kita baca ini, nama dia Suratul Ankabut. Satu surah dinamakan Ankabut. Walaupun cerita Ankabut ni bermula pada ayat yang kita akan baca sini, ayat 41, ayat 42 dan sehingga ayat 44 yang kita akan baca ini, ayat Al-Ankabutnya, ayat yang 41 memang disebut Ankabut. Maknanya ayat yang kita baca ini kaitan dia dengan Baitul Ankabut. InsyaAllah para pelajar, kita bersedia untuk mengorek rahsia Al-Quran ini supaya kitab hidayah, kitab panduan, zalikal kitabu la raiba fihi, yang tidak ada syak ragu tentang isi kandungannya, sumber yang Nabi kita sallallahu dapat daripada Allah Azza wa Jalla ini sangat besar, menjadi mukjizat yang berterusan sampai hari kiamat. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita mulakan dengan baca ayat-ayat yang akan kita tafsir ataupun belajar
iaitu bermula ayat 41 sehingga ayat 44. Kita ada 4 ayat je, tapi panjang dia punya huraian, boleh dipanjangkan dan boleh dipendekkan. InsyaAllah kita ambil dengan masa yang sesuai dengan cara penafsiran kita, tadabbur kita, insyaAllah. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 856. 856. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Balik semula kepada ayat kita. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillah. Misal, perumpamaan. Bahasa Arab lagi misal tu. Misal tu bahasa Arab. Kalau kita nak pergi ke Melayu, jadi perumpamaan. Perumpamaan, bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung, yang diharapkan pertolongannya adalah seperti labah-labah yang membuat sarang untuk tempat pelindungannya. Itu bandingan pegangan dengan kedudukan sarang labah-labah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang sehabis-habis reput. Terjemahan pimpinan kata reput. Sehabis-habis reput. Reput dari sudut kedudukannya, reput dari sudut kegoyahannya, ialah sarang labah-labah. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka orang yang berpengetahuan. Baik para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita tengok munasabatul ayah 5 qablaha. Munasabah kedudukan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, iaitu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, menerangkan, tengok nota di bawah, Pimpinan Ar-Rahman, nota dia 1353. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bagaimana kaum-kaum yang kufur engkar itu telah dibinasakan. Mana puak-puak yang jahat-jahat dulu, berapa kaum yang kita lalu dah dalam siri yang lepas, kaum Ad,
kaum Samud, puak-puak Madian, satu kumpulan. Kaum Lut, kaum Nuh, satu geng. Geng-geng Fir'aun, Haman, Qarun, itu satu spesies. Maknanya kita telah melalui kisah-kisah yang telah lalu. Semua mereka pegangan-pegangan puak-puak itu, pegangan dia tidak memberi manfaat kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Seolah-olah rapuhnya, reputnya, lemahnya pegangan itu sebagaimana lemahnya kedudukan Baitul Ankabut. Kedudukan rumah tangga lebah. Labah-labah. Ankabut dipanggil labah-labah. Bahasa Kelantan kata labah. Tuan-tuan ingatlah, kalau saya tersalah sebut labah itu maknanya labah-labah. Sedap Kelantan kan dia, orang Kelantan dia tak mau ulang. Dia tak ulang ayat tapi dia guna syaddah. Laba. Jadi labah-labah. Itu labah. Baik. Maka tengok. Kumpulan kufur itu, tuan-tuan tengok dalam nota kita. Bagaimana kaum-kaum yang kufur ingkar itu telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. 4 cara kebinasaan dalam siri lepas sudah dipanjangkan penjelasannya. Maka dalam ayat ini diterangkan tentang kebodohan orang-orang musyrik yang menjadikan berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dan diharapkan pertolongannya, sedang benda-benda itu amatlah lemah, tidak berkuasa dan tidak dapat memberikan kepada mereka sebarang pertolongan. Tak ada apa benda. Kosong kata orang. Perbuatan mereka yang kafir itu adalah ibarat labah-labah yang membuat sarangnya untuk melindunginya dari sesuatu bahaya, sedang sarang yang dibuat itu amatlah reput, rapuh dan tidak dapat memberikan kepadanya sebarang perlindungan. Hujan pun basah, kalau panas pun panas. Itu maksud dianya, rumah yang tak dapat beri perlindungan kepada penduduknya, walaupun fungsi rumah tu, fungsi sarang laba-laba untuk laba-laba ada fungsi dia. Dan kita akan tengok sedikit kekuatan alat yang digunakan oleh laba-laba untuk buat rumah dia. Jangan pandai lekeh. Alat dia hebat, cuma dia punya kekuatan dia sebagai sebuah rumah tangga nampak sentiasa bergolak. Tuan-tuan tengok. Sentiasa bergolak. Tamatlah huraian kepada nota kaki kita. Kita pergi kepada perbincangan ayat sedikit. Tuan-tuan tengok. Mathalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya. Misal bandingan orang-orang yang mengambil lain daripada Allah sebagai wali. Ai awliya min ma'budati wa ghairiha. Wali ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan sebagai seorang penolong semata-mata, tapi wali maknanya orang yang rapat membela, memberi pertolongan, memberi bantuan, itu makna wali. Kerana itu bapa dikatakan wali kepada anak-anak. Ini awliya'il umur, wali kepada penjaga budak-budak ni ayah. Sebab apa ayah? Sebab bapa itulah cari makan kepada dia, bagi perlindungan, bagi macam-macam. Maka orang kafir ni menyalahi daripada Allah, dijadikan sebagai wali, makna tempat minta tolong, tempat perlindungan, sebagai tempat. Itu makna wali. Wali-wali ni jangan main. Kalau kita Melayu ni, kalau bunyi wali tu duk nampak hak serban besar, hak baju cari, tasbih besar, itu wali tu. Ataupun wali majzub, hak tak pakai baju pula,
tak pakai baju, kain pun nampak selok sampai lutut, bergiduk cucuk rokok atas mimbar. Ini wali. Wali yang benarnya iaitulah wali, penolong. Mana kita bagi kitanya penolong kita yang kita mengharapkan segala bantuan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala bandingkan di sini, siapa yang mencari perlindungan, pertolongan lain daripada Allah Azza wa Jalla dalam pegangan dan kepercayaan, maka perbuatan dia itu sepertilah kita mencari kekuatan, perlindungan kepada siapa? Kepada ankabut, kepada labah-labah. Allah kata, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Mu jangan ambil sarang laba-laba sebagai contoh. Sebab apa? Sesungguhnya sarang laba-laba itu sehabis-habis reput, sehabis-habis dia punya rapuh. Para jemaah sekalian, mari kita belajar sikit di atas ilmu kajian ataupun dia panggil ilmu analisa. Bil apa yang kita nak kaji di sini, para pelajar sekalian? Kita nak kaji tentang laba-laba dan sarang dia. Nak kaji tentang laba-laba dan sarang dia. Bagaimana kita nak faham? Ahli-ahli sains, kita main ahli sains kan? Ahli sains, mereka telah mengkaji. Dia kaji laba-laba ni. Dia bukan tak kaji. Kita pun jangan kata buat, orang panggil buat cincai gitu ya. Tak apalah. Benda simple, benda yang mudah lah. Jangan pandang apa yang Allah Ta'ala sebut ini sebagai orang panggil mururin kiram. Apa dia mururin kiram ni? Lalu gitu saja. Lah. Tidak boleh. Maka kita yang betulnya kita kena tengok kepada kajian yang telah dibuat tentang sarang labah-labah ni. Dikatakan dia punya sarang, tali dia tu, tali khuyut, dia panggil khuyut, min aqwal khuyut. Sarang labah-labah ni, benang dia yang dia buat tarik tali tu katanya sampai 400 benang. Dia punya 400,000 benang dia ada. Satu benang tu sampai 20 cm panjang dia. Dia punya nasij ni dia macam kalau kita kata nasij dengan makna tenung. Jadi para pengkaji mengatakan benang dia tu gagah, kuat. Kalau nak banding dengan tali biasa ni, sehingga dikatakan sebesar mana dia punya benang dia tu, khuyut dia tu boleh tarik kapal terbang. Dia punya gagah. Maknanya aqwal khuyut wa auhanal buyut. Itu bahasa Arab menarik tuan-tuan. Sarang laba-laba ni aqwal khuyut, dia punya benang yang dia buat tu gak kuat, tapi rumah yang sangat lemah, sangat rapuh pergolakan dia. Sebab apa Allah Ta'ala banding dengan perkara ini? Tuhan nak suruh kita tengok, laba-laba ni dia boleh buat rumah daripada dia sendiri tu. Dia boleh keluarkan air, benang dia tu sup. Dia pun nasij ni dia buat rumah. Rumah dia kalau kita nak kata lemah, ada kekuatan. Sebab sarang dia tu dia boleh tangkap hayawan-hayawan yang mari duduk lekat situ. Bila lekat, jadi makanan dia. Sehingga kan para peneliti tengok, dia kata apa tuan-tuan? Al-bahis minal ulama'i qadiman wa hadisan. Dia kata, Allah Ta'ala tak banding, tidak buat bandingan benang labah-labah lemah. La, bait. Yang kita nak banding di sini, pegangan ini dengan rumah, dengan sarang laba-laba. Orang panggil rumah tangga laba-laba. Rumah tangga laba-laba ni rumah tangga yang sentiasa bergolak, tidak aman, tidak ada kestabilan, tidak ada mawaddatan warahmah, tak ada kasih sayang. Kalau kita nak tengok sebuah rumah yang tak ada kasih sayang, tengoklah rumah laba-laba. Dia begini cerita. Saya ceritalah sedikit sebagai orang panggil ini ilmu tadabbur yang kita nak kaji ataupun nak teliti.
Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kepada kita maknanya tidak mudahlah. Tidak mudah para pelajar sekalian untuk kita belajar supaya kita boleh tengok, boleh tadabbur, boleh teliti apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dia rumah dia mula-mula ni dalam Quran, tengok ni satu lagi sentuhan. Dia kata ittakhazat al-ankabut ittakhazat baita. Allah Taala gambarkan yang buat rumah dia ni yang betina, bukan bapa. Jadi ketua dia siapa? Makcik itu. Bukan suri rumah lagi, ketua rumah. Kita hari ni pun ada juga. Ibu rumah ni lebih gagah daripada bapa rumah. Ibu rumah lebih gagah daripada bapa rumah pun berlaku juga. Itu menunjukkan ada kekuatannya dalam perbincangan kita di saat itu para pelajar sekalian. Jadi kita kena tengoklah. Bila dia dapat tok laki dia dapat hasil, labah-labah jantan ni mengawan. Dengar cerita sikit lah. Bila dia mengawan, selesai tina ni dapat mengandungan, dia ngandung ke banyak dalam, kita tengok dalam perut dia tu. Maka laba-laba betina ni selepas itu akan makan bapuk hak jantan tadi. Nak ambil kekuatan untuk dia. Selesai. Bila dia beranak, anak dia pun besar. Ibu dia jadi lemah, anak dia pula makan mak tu. Oleh kerana dia beranak tu ramai, jam dalam kawasan tu, adik-beradik pula makan sama sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak tengok lagi sebuah rumah yang makan muaku lain daripada Baitul Ankabut, rumah laba-laba. Baiklah para pelajar sekalian, tuan-tuan boleh tengoklah dalam tengok cari YouTube ya, tengok laba-laba. Bila kita belajar tengok, rupanya Allah nak bandingkan rumah yang tidak ada kasih sayang, yang tidak ada ketenangan, yang tidak ada kekuatan, iaitulah pegangan manusia yang tidak ada pendirian, yang goyah ini, sama dengan rumah tangga laba-laba. Sebab itu Tuhan Maha Kaya, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dia tak kata bandingan pegangan orang kafir dengan benang khuyut laba-laba. Dia tak kata. Sebab dikatakan benang dia tu kuat. Kita tengokkan kadang-kadang anak-anak kita duduk tengok cerita kartun Spiderman. Kartun Spiderman pakai baju jalu, baju merah tu. Tengok tak dia keluar benang dia, zup, dia bergantung. Rupa-rupanya puak-puak filem ni dia tengok. Dia kaji tentang khuyut, benang ankabut tu gagal. Pasal tu dia keluar benang, dia bergantung naik. Atas bangunan naik, lompat sana, lompat sini. Kita kata rupa-rupanya puak ni kaji juga kita. Yang kita duk baca Quran, Baitul Ankabut, surah Ankabut, lalu tak tahu apa. Jadi Alhamdulillah, saya tak baca panjang lah tuan-tuan. Kita nak tadabbur Quran. Cerita laba-laba ni tuan-tuan boleh tengok dalam kajian. Yang pentingnya kita Allah Ta'ala sentuh kita dengan bandingan ini, nak buka mata kita. Aqwal khuyut auhanul buyut. Masya Allah, tabarakallah. Tajuk dia menarik. Aqwal khuyut wa auhanul buyut. Tali dia tu gagah, kuat, tapi rumah dia sangat rapuh, sangat reput ataupun sangat rapuh. Masya Allah, tabarakallah. Mana ada. Jadi kita hari ni dia panggil contoh rumah tangga yang tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah, iaitulah rumah tangga laba-laba. Dia makan sama dia. Cuma ada faedah ke tidak? Naam, ada faedah. Itu dia punya sarang laba-laba tu ada faedah untuk dia. Sebab apa faedah untuk dia?
Faedah untuk dianya, dia boleh duduk kat situ. Dia mencari rezeki di situ. Serangga-serangga hasyarat ni akan lekat di situ, dia makan. Dia makan. Oh, masya Allah, tabarakallah. Di antara ni binatang kecil yang payah kita nak tangkap, lalat. Lalat ni sebab apa nama dia Zubab? Sebahagian ulama lughah kata, kenapa lalat itu nama dia Zubab? Sebab Zabab. Maknanya kita halau dia datang balik. Zabba tu maknanya, Zabba makna kita halau. Bila kita halau, Abba, dia datang balik. Tapi lalat ni, bila dia lekat di sarang Baitul Ankabut, Ankabut jadi makanan kepada Ankabut. Masya Allah, saqahullahu ilal Ankabut. Dia buat sarang, di situlah tempat sumber rezeki dia. Dia makan di situ, dia duduk di situ, tapi lemahnya rumah ini, panahnya tak ada teduh, hujannya dia basah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Apa kaitan dengan perubak kapi ni? Apa kaitan dengan perubak kapi ni, para jemaah sekalian? Orang kafir, pegangan dia walaupun macam ni, seperti rumah laba-laba, ia reput, tapi ada manfaatnya, ada kekuatan untuk dia. Karena itu tidak mudah orang yang bukan Islam, tidak mudah orang kafir nak terima dakwah kita. Tak. Bukan senang. Orang yang baik-baik dengan kita. Bagi orang di kawasan saya ni, nama satu syarikat yang hardware ni di Kuala Krai ni, nama dia Hong Liang. Saya ingat lagi nama apa ni. Arwah Allah yarham bapak saya ni, selalu dia ajak kempen. Toke ni sangat percaya kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman rahimahullah ta'ala. Percaya sangat. Tok Guru nak ambil banyak mana barang ambil, nak bayar bila silakan, mana dia beri kepercayaan. Tapi bila kita ajak dia kepada Islam, sampai mati Toke ni, Apek ni tak masuk Islam. Maknanya, walaupun kita nampak rumah tangga Baitul Ankabut ni lemah, pergolakannya kuat, tapi ada juga orang panggil kemantapan dia tu kuat juga. Ada faedah juga dia. Mana orang kafir ni tidak mudah koyak lah. Tidak mudah goyang dengan kepercayaan yang dia ambil. Ittakhazu min dunillahi awliya. Wali-wali dia sama ada tokong dia, tok pekong dia, orang panggil ni, kepercayaan dia lah. Kepercayaan dia kepada tok nenek dia, tok ajaran. Kuat juga. Sebenarnya tak ada kekuatan, rapuh je, repuk je. Tapi bila dia percaya, kuat. Maka Allah buat bandingan dengan Baitul Ankabut supaya kita orang beriman mesti mantapkan kekuatan, mantapkan pegangan kita, wali kita, iaitulah kita, walak kita kepada Allah, walak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u lillah. Baik para pelajar sekalian, saya rasa setakat itu dulu perbincangan kita tentang Baitul Ankabut. Maka para pelajar boleh ambil faham bandingan pegangan orang kafir dengan apa? Dengan sarang laba-laba, maknanya rumah tangga laba-laba. Baitul Ankabut. Tuhan tak banding dengan benang. Jangan pula mari ada orang komen, apa ustaz ni cakap? Benang laba-laba. Tapi memang rapuh pun benang dia. Kalau kita nak kata benang dia tu kuat, tapi kalau sudah jadi rumah tangga, rumah sarang laba-laba, dengan ujung lidi pun kita boleh sapu dia. Tak ada kekuatan mana, tapi dia ada kuat. Kebetulan pula saya tengok ni, sambil-sambil kita duk tadabbur ayat ni, kita tengok juga cerita satu jenis lagi laba-laba besar. Laba-laba besar ni, apa nama laba-laba besar ni? Besar dia sampai 1 kaki. Besar. Ini backing. Cuba tengok nama laba-laba besar ni. Laba-laba ni backing. Dia punya kita tengok bila tuan dia letak makan sup dia, kata backing ke ni? Kerana itulah bila kita tanya para ulama tentang hukum bunuh laba-laba ni boleh ke tak boleh, jadi para ulama katakan laba-laba ni di antara hayawan yang
bisa. Hayawan bisa dan berbahaya. Hayawan bisa dan berbahaya. Jadi bila dia bisa dengan berbahaya, maka boleh kita bunuh dia. Saya tahu nama dia tarantula. Tuan-tuan tengok dalam video cari video di YouTube ni tulis tarantula. Oi, besar dia sampai sekaki. Ini bahaya ni. Mana kalau dia tak tangkap orang mati ya. Dan laba-laba ni ana duk perhati tengok kenapa orang takut nak bunuh dia. Sebab dikatakan, tengok saya tekan tu, dikatakan sewaktu Nabi SAW nak berhijrah, siapa yang tutup muka gua? Laba-laba buat sarang. Burung merpati mari buat bertelur situ. Jadi bila kurih mari, oi, mana ada orang masuk sini? Mana ada orang masuk sini? Sebab tengok ada sarang laba-laba. Tapi cerita tu cerita yang tidak sahih. Dalam kalau kita tengoklah ada buku yang menulis tentang cerita yang tidak sahih di meja penceramah. Ini di antara cerita yang disebut. Jadi dalam kitab sirah, dalam kitab sirah, kajian kepada sirah juga sebut maknanya tak berlaku benda tu. Cuma kekuatan dianya bila Sayyidina Abu Bakar bagi tahu pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tengok kaki kurih duduk kat muka gua. Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Abu Bakar, apa yang kamu nak sangka? Kita berdua dalam gua ini, Allah bersama kita. Abu Bakar tenang dengan satu ucapan yang tidak bergoyang, ucapan yang sangat mantap daripada Nabi SAW. Allahu salisuhuma. Tenang. Maknanya kalau Tuhan bersama kita, kalau pintu gua luas sekalipun, dah kafir tak nampak dalam, apa nak kata? Dia tak jenguk ke dalam, tak nampak juga. Sama ada dia tak jenguk, dia langsung tak menjenguk, ataupun Allah Ta'ala tak nampakkan dia dengan Nabi SAW. Alhamdulillah. Jadi hasil daripada itulah orang takut, oh tak boleh sarang laba-laba ni. Jadi ada sebaliknya pula, kalau kita baca dalam kitab kita, ada riwayat mengatakan laba-laba ni boleh dibunuh, sarang dia boleh dibuang. Siapa dia bela sarang laba-laba dalam rumah, boleh menyebabkan kefakiran. Sebab apa fakir? Walaupun asar ni payahlah nak cari dalam hadis tapi dalam kitab-kitab ni dia kata nampak dari sudut motivasinya. Kita tak usah tengok sanad. Kita tengok dari sudut motivasinya. Makna kalau rumah orang ni, rumah dia penuh dengan sarang laba-laba je, makna tuan rumah ni pemalas. Saya boleh faham di situ kata-kata orang tua yang mengatakan rumah yang penuh dengan sarang laba-laba ni boleh jadi fakir. Betul dari sudut psikologi. Sebab kalau tuan dia rajin, tak ada sampah, tak ada sarang laba-laba dalam rumah dia, maknanya dia ni seorang yang rajin bekerja, rajin berusaha, tentulah dia ada kesenangan. Tapi bahasa jenis malah ni tidur banyak, makannya pandai, tengok sarang laba-laba tak dibersihkan, memang orang ni bahasa jenis malah layak untuk menerima taraf kefakiran. Wallahu alam. Baik, para pelajar sekalian. Ini ilmu yang kita jelas, mana dia boleh ditangkap, dia dibunuh sebab dia tu berbisa. Ada kawan kita ni bengkok dia punya sampai kena pergi bedah dia punya betis sebab kena gigit ke sarang laba-laba. Gigit dia membengkak, bahaya. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita pergi. Sesalah kita dengan laba-laba, kita tahulah Allah Ta'ala buat bandingan. Bila Tuhan buat bandingan, kita kena kaji. Jangan lalu mururing kiram, tidak, mesti berhenti untuk kita buat analisa dan kajian, insya-Allah. Baiklah. Kerana itu di akhir ayat ini, ayat 41, Allah kata apa? Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka orang yang berpengetahuan, tengok nota di bawah kata apa?
Yakni kalau kamu mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan, kalau mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan tergamak melakukan perbuatan syirik yang bodoh itu. Tak akan buatlah. Tapi apa boleh buat, nasibnya malang. Kan? Nasibnya malang. Sebab apa malang? Sebab otak yang Tuhan beri, dia tidak berfikir dengan yang sebetul-betulnya. Baik. Kita pergi kepada ayat yang 2 dalam CD ini, ayat 42. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah mengetahui akan kepalsuan apa jua yang mereka sembah yang lain daripadanya. Allah tahu. Allah hajar kepada kita suruh tahu. Allah turun Al-Quran supaya kita tahu. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah jualah yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Tengok para pelajar sekalian. Dalam ayat yang lepas, Allah SWT cerita kepada kita bahawa orang-orang yang masih degil, masih kufur, masih engkar, duk berpegang dengan berhala dia, duk berpegang dengan tokong dia, duk berpegang percaya kepada tunggu-tunggu kayu ni, percaya kepada kubur-kubur wali-wali keramat ni contohnya. Ini bahaya juga ni. Ini untuk orang Islam. Bukan orang Islam, orang kafir pun percaya juga. Anda pergi sendiri di pulau besar, tengok ramai orang-orang yang Hindu. Mari, kata you, mari buat apa sini? Oh, dia tunjuk ke kubur Tok Wali yang dikata wali besar tu. Dia kata this the main power. Kata percaya juga dia ni ke ni. Mari nak minta aura berapa macam. Satu bah masuk. Baik, dia kata memang ramai apa-apa ni sini. Duk berkampung di situ. Baik. Bila kita kata orang yang percaya ini, Tuhan kata laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Mana ayat-ayat pemikiran ni, kalau mereka menggunakan akal fikiran berfikir, dia akan tahu. Maka Allah Ta'ala iklan di ayat ini, ayat yang kita baca 42 ni, Allah Ta'ala iklankan bahawa Allah Ta'ala tahu. Inna Allah ya'lamu ma yad'un. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu sembah. Berbagai-bagai iktikad kepercayaan. Macam-macam sembahan kan. Ada percaya kepada dewa-dewa. Ada dewa tangan banyak. Ada dewa macam-macam dewa. Beratus jenis dewa main ni. Apa dia beratus jenis dewa yang main ni? Banyak sekali. Maka Tuhan tahu semua. Apa yang kamu sembah lain daripada Allah Azza wa Jalla, maka sembahan kamu itu batil. Sebagaimana lemahnya, rapuhnya Baitul Ankabut. Tapi walaupun lemah, tapi ada kekuatan. Tadilah contoh yang nak buat tadi. Walaupun kita tahu hujah orang kafir itu lemah, tapi kalau kita nak dakwah dia, bukan senang. Kalau kita argue dengan puak-puak Kristian, puak mana, dia lawan. Ni puak-puak tak ada kitab ni. Hak dia sembah tokoh-tokoh ni, dia tak tahu apa, tak ada kitab dia. Tapi lebih kepada percaya dewa-dewa, tok nenek. Dia punya. Tapi bukan senang. Bukan senang untuk nak tarik mereka kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi semua tu dia ikut apa yang dibuat oleh tok nenek. Dengan nama-nama yang dinamakan, dewa lah, apa tu, dewa, dewi, semua benda ni. Maka Allah kata apa? Aku tahu semua apa yang kamu semua tu tak adil mah. Wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala aziz, huwal al-qawiyul qahir. Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa, dan al-muntaqim, yang boleh ambil tindakan kepada orang-orang yang syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Ta'ala juga bersifat dengan hakim, yang maha bijaksana. Sebab apa bijaksana? Bijak ni Tuhan letak setiap tempat tu kena pada tempat dia, maka dikatakan
Itu nama dia Al-Hakim. Bila patut orang ni dibinasakan, bila patut dibiarkan, maka Allah Ta'ala yang maha. Jangan kata, kenapa lah Allah Ta'ala ni biar puak-puak syirik ni duduk main atas dunia. Jangan. Orang syirik ni lebih ke depan dari sudut dunia. Tuhan nak suruh kita orang Islam berfikir macam mana kita nak menguasai dunia ini, bagaimana kita nak makmurkan dunia ini dengan apa? Nak makmur dengan dunia dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Lawan. Baru ada sunnah, dia panggil sunnatut tadafu', sunnah perlawanan. Kalau tidak relate kita agama Islam doa aja. Allah ya Allah ya Allah, menang. Tak ada peperangan. Nabi SAW dalam masa 10 tahun berada di Madinah. Tuan-tuan tanda fakta sejarah. 10 tahun Nabi berada di Madinah. Peperangan yang berlaku, sama ada berlaku perang sungguh, ataupun Nabi kita hantar delegasi peperangan, ataupun Nabi hantar perundingan, ataupun percobaan untuk nak pergi serang, ada lebih daripada 60 kali. 10 tahun, 60 kali. Ada kata 64, 65 kali. Maknanya, bila masa nak senang-senang, bila masa nak berehat-rehat, tidak ada rehat. Allahu Akbar. Jadi para pelajar sekalian. Baiklah, kita pergi ayat 43. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya, dan misal-misal perbandingan yang demikian itu, misal contoh-contoh tadilah, kami kemukakan dia kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahami. Hak lain tak tahu apa juga. Nah, tengok nota di bawah 1355. Yakni misal perbandingan itu dan yang lain-lainnya yang tersebut dalam Al-Quran Al-Karim dikemukakan kepada umat manusia untuk menjelaskan perkara-perkara yang tidak begitu jelas kepada mereka. Dalam pada itu, hanya orang-orang yang luas ilmunya yang dapat memahaminya dan mengambil iktibar daripadanya. Allah. Jadi kalau kita rasa nak jadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang berakal, orang yang berilmu, kita kena tadabbur Quran banyak-banyak, kaji Quran sungguh-sungguh, teliti kepada Al-Quran, barulah meningkat kita punya naik. Tengok ni, kalau tuan duduk di sini daripada pagi ni sampai petang, kaji tentang Baitul Ankabut saja, Allah, berapa banyak kita punya maklumat, makrifah, kekuatan, ilmu, dan sudah pasti kita orang beriman, kita akan sentiasa mengucap Masya Allah, Subhanallah. Tengok, ilmu tentang Ankabut saja boleh dikaji oleh para pengkaji yang begitu dalam. Dalam surah yang lepas, Suratul Namli, kita kaji tentang apa? Suratul Namli, surah semut. Kan Wadi Namli tu, cerita Nabi Sulaiman pergi. Kita kata Wadi Namli, lembah semut. Pengkaji baru ni pergi buat kajian. Ui, Masya Allah. Dia masuk seming cair dalam tanah, dalam sarang semut. Tak kira lah yang dia buat nyanyi ke semut tu zalim. Tapi dia nak kaji tu. Hasil daripada seming cair tadi, bila dia kering, dia pergi korek tanah. Masya Allah. Kita nampak Wadi Namli, satu bandar semut dalam tanah. Tuan nak kaji apa? Suratul Nahli dalam surah yang lepas, kaji tentang madu, lebah, pun mengkagumkan. Tak ada benda. Dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala tu, innallaha la yastahi. Allah Ta'ala tak malu nak buat bandingan dengan ba'udah, dengan nyamuk. Kita tak kaji lagi gajah, kita kaji nyamuk, kita kaji zubab, yaslubhumuz zubab, lalat, kita kaji labah-labah, kita kaji lebah, semut. Masya Allah, benda-benda kecil tapi besar pulangannya. Li mana?
illal alimun, bagi orang yang alim, orang ada ilmu, orang ada kefahaman, mengkaji makhluk-makhluk Allah yang kecil, tapi besar kesan dia kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, para pelajar sekalian, Allah Ta'ala, kita tutup pemberitaan kita ni dengan kejadian langit dengan bumi. Tadi ada main kecil-kecil ni, kutubuk naik hop besar pula. Masya Allah. Ayat 44. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan cara yang layak dan penuh berhikmah. Masya Allah. Al-Haqq, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmah. Kata di para ulama tafsir, Al-Haqq ay mura'iyan lil hikami wal masalih. Maknanya Allah Ta'ala ambil kira semua. Langit di atas, bumi di bawah. Di langit sesuai dengan dia, bintang-bintang, zinatus sama, menjadi perhiasan langit, bintang, cakrawala. Allah Ta'ala buat di bumi yang sesuai dengan dia apa? Pokok-pokok, bukit-bukit, sungai-sungai. Masya Allah, tabarakallah. Daripada sungai pula tuan-tuan, sungai Allah Ta'ala letak di celah rumah kita. Laut diletak di satu tempat yang besar. Kenapa? Sebab laut ni kita tak guna sentiasa. Nah, air laut orang tak minum, masin. Tapi air sungai digunakan untuk makan, minum, mandi, kesuburan pokok-pokok. Maka Allah Ta'ala letak sungai dalam kampung kita. Masya Allah. Sampai saya di sini, nama kampung saya Sungai Durian. Tuan-tuan datang, saya akan tunjuk sungai, duriannya tidak ada. Kawan-kawan ni selalu dia, saya nak ambil nak pergi Sungai Durian ni. Alhamdulillah, jangan lupa buah durian. Kata durian beli tengah jalan. Durian tidak ada, pokok tak ada. Baik. Khalaqas samawati wal bil haqq, dengan cara yang layak dan berhikmah. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman dia jumpa. Orang tak beriman, dia guna bumi ini untuk dia duduk, untuk dia membiak, untuk dia mentak darah, untuk dia segala-galanya untuk tapi tidak beriman kepada Allah, Tuhan pemilik bumi. Allahu Akbar. Baiklah. Para pelajar sekalian, cukuplah dulu. Kita pergi kepada beberapa faedah yang dapat kita kutip di dalam ayat 41 sehingga ayat 44 ini, insya-Allah. Yang pertama, para pelajar bersedia untuk menulis. Yang pertama, masalul ladzina takhazu. Allah Ta'ala buat bandingan orang yang ambil lain daripada Allah Ta'ala sebagai wali, sebagai Tuhan, sebagai sembahan dengan Baitul Ankabut. Tuan-tuan, tanda ayat ini menunjukkan bahawa siapa yang mengambil lain daripada Allah sebagai Tuhan, sembahan, dia tidak akan berjaya, tidak akan sampai kepada maksud dia. Sebagaimana kita tengok rumah tangga labah-labah tadi yang sangat bergolak, yang tidak ada faedah. Makan sama sendiri. Dia punya rumah tak meneduhkan panas, tidak menghilangkan hujan, tidak menghalang daripada air hujan. Basah situlah kita. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, ayat ini juga mengatakan bahawa hadza madahun lil amsal. Setiap bandingan yang Allah Ta'ala buat, bandingan apa? Dengan labah-labah. Semualah amsalul Quran. Ada sebuah buku bahasa Arab itu al-amsal fil Quran, bandingan dalam Quran. Menarik. Alhamdulillah, buku ni sahabat saya, kalau tak silap Dr. Suki, dia buat al-amsal fil Quran. Sudah ada dalam bahasa Malaysia. Tuan-tuan tengok dalam
dalam internet tu. Bandingan-bandingan dalam Quran. Beli buku ni, menarik. Saya nak baca kepada tuan-tuan tak sempat dah. Kita ambil. Maknanya bandingan dalam Quran. Bila setiap apa yang Tuhan buat bandingan dalam Quran, kaji, tadabbur, tengok. Tuhan buat bandingan ni. Orang yang pegangan salah ni dengan rumah laba-laba. Orang buat bandingan orang yang duduk beli kitab je, tak baca-baca, tak faham-faham, dengan dongki. Allah, yahmilu asfara kama salil himari yahmilu asfara. Macam dongki duk pikul kitab. Kita ni bimbang juga ni beli kitab banyak-banyak ni, takut jadi dongki. Angkat kitab sana sini, bacanya tidak, fahamnya tidak. Masya Allah. Tapi letak penuh di belakang ni, di rak buku, apabila kita live, tengok buku saya kat belakang banyak, alim besar, rupanya tarah hema je kita ni, na'udzubillah. Penat juga main ayat-ayat macam ni, pukul atas kepala kita paja saja ni. Allahu Akbar. Baik. Faedah yang ketiga, wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Bandingan-bandingan yang kami buat ini, kami buat contoh kepada manusia. Kata di ulama, faedah. Faedah kita buat bandingan, analogi ini, salah satu daripada strategi pendidikan. Strategi pendidikan, pedagogi apa dia panggil ni. Sebab apa? Bila kita ni nak mengajar orang, kita kena buat bandingan. Supaya mudah faham. Macam orang yang tak peduli dengan benda, asalkan ada orang lain buat je, kita banding dengan Pak Pandai. Pak Pandai kata apa? Ingatkan anak aku je mati, anak orang mati juga. Bila kita tanya orang, pakcik kenapa tak pergi masjid tu? Oh, aku ingat aku seorang yang tak pergi masjid. Jiran aku tak pergi juga. Ini cerita Pak Pandai. Itu bandingan-bandingan ini kita kena buat. Kita ni jangan jadi Pak Pandai, tuan-tuan. Satu kali, Abu Anas ni kecil hati sangat. Anas nak pergi ke nak pergi masjid, nak pergi kuliah lah. Tak jumpa cari. Biasalah, mazhab Al-Wais ni, Wais ni kadang-kadang dia pergi betul, kadang-kadang dia kona entah ke mana, masuk dalam rumah orang lah macam-macam. Kita dah lah kelang kabut. Orang dah azan. Wais ni entah mana pergi sana. Tengok di kedai kopi, penuh orang duduk makan. Dekat masjid. Di situlah keluarnya kata-kata saya, tuan-tuan, jangan jadi macam lembu kenyang. Saya buat bandingan, orang tak pergi masjid dengan azan ni, bukan musim PKP ni. Musim biasa-biasa. Musim PKP ni kita maafkanlah, nak buat macam mana. Siapa orang tanya, Abu Anas kenapa backing sangat ni bandingan? Dia kata bandingan ni kadang-kadang, kalau kita buat slow tak apa nak, tak orang panggil, orang kata tak jijak, tak naik angin. Bila kata mu ni macam lembu kenyang, duduk ngak-ngak sini, orang azan sebelah masjid tak naik. Masya Allah. Maknanya wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Bandingan ini sangat penting dalam hidup manusia. Maknanya guru-guru kita kena guna analogi bandingan. Gitu, mudah nampak. Macam lembu kenyang, aku ni tak mahu jadi lari cepat-cepat. Macam kita buat bandingan kepada wanita-wanita yang berhias-hias, tabarut dengan keni lutung. Ada orang pergi cari lutung tu menatang apa. Ustaz dia kata bandingan kita dengan goni. Allahu Akbar. Tak mahu dia. Sapu-sapu cepat-cepat, pakai telekor molek-molek, jangan main lutung tu, tak adalah. Yang keempat, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Ayat ini menunjukkan fadilatul ilmi, kelebihan ilmu. Maknanya orang ada ilmu, orang akan perhati, tadabbur kepada ayat-ayat Allah. Itu orang ada. Orang ilmu ada, menggunakan ilmu. Jangan buat kenyang. Jadi kalau orang tak perhati ni, orang tak ada ilmu nama dia. Na'udzubillah. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut ayat Quran akhir, khalaqallahu samawati wal ard bil haqq. Allah kata aku buat langit dengan bumi ini bil haqq ay bil hikmati, dengan susun atur yang cukup teliti. Mu jangan bimbang. Langit runtuh ke, bumi
terjadi, memang untuk Allah Ta'ala nak peringatkan kita, aku mampu je, boleh je nak runtuhkan bumi, nak tenggelam bumi, nak jatuh langit, boleh je. Tapi aku tak buat lagi. Tapi kalau banyak syirik, tak dengar kata, akan berlaku sedemikian. Masya Allah. Yang keenam, qauluhu ta'ala, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Orang yang ambil lain daripada Allah Ta'ala wali sebagai wali, dia tak kata alihah sebagai Tuhan. Sebab kalau kata Tuhan, itu untuk orang kafir je. Kalau kata wali, ini termasuk juga dalam ibtalus syirk al-khafi, nak membatalkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sebab siapa dia beribadat ria, maka dia telah berwalikan kepada orang yang dia nak tunjuk tu. Na'udzubillah. Kenapa apa yang kita buat ni? Sepatutnya kita solat kerana Allah, tapi kita solat kerana fulan bin fulan. Maka wali kita bukan Allah, orang tu. Dia tak kata dia ni sembah orang lain pada Allah Ta'ala, itu syirik kafir. Yang ni tak kafir, ini dipanggil syirkun khafi. Tengok ayat Quran ni, penggunaan ayat yang sangat teliti. Tuhan kata apa? Min dunillah awliya, dia tak kata min dunillahi alihah. Kalau kata alihah, itu untuk orang kafir saja. Kalau kata wali, masuk juga kita orang yang Islam yang beriman ini, yang salah pergantungan hati, salah ibadat, tidak ikhlas, syirik khafi, na'udzubillah. Percaya kepada tunggu-tunggu kayu ni, na'udzubillah. Banyak benda yang kita yang kita belajar dalam tadabbur kita ni. Baik, yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut di sini bandingan dengan siapa? Pegangan orang kafir dengan Baitul Ankabut. Boleh je kita buat bandingan satu benda dengan benda yang remeh, yang kecil. Jangan kata Allah, awak menghina kami, mau banding aku dengan dongki ni. Beli kitab tak baca. Na'udzubillah. Jadi kita, ulama kata bolehlah kita darbul amsal bidun hasaba ma taqtadil hal. Mana kita buat banding dengan benda yang rendah standardnya, tengok keadaan lah, tengok keadaan. Kalau benda puji, kita tak banding kan ni. Kita banding orang tinggi-tinggi, orang besar-besar. Aku nak kamu ni jadi macam syekh, macam bulan. Tengok, naik apa yang atas. Tapi yang ni down ke bawah, supaya kita boleh berfikir. Allahu Akbar. Yang ke-8, kamathalil ankabut. Allah bandingkan pegangan sembahan orang kafir macam rumah laba-laba ni. Sebab apa? Sedangkan sembahan orang kafir langsung tak ada faedah. Laba-laba ada faedah juga untuk dia. Dia boleh tangkap hayawan, benda-benda terbang jadi makanan dia. Apa wajhus syabah? Wajhus syabah ni orang panggil perumpamaan ini dengan tu. Jadi kata di para ulama, ubadul asnam, penyembah berhala juga mendapat faedah daripada sembahan dia tu. Kita tengok bila dia buat tokong besar, orang pergi melawat ramai. Saya dibawa pergi melawat lagi, masa pergi melawat di Cambodia dulu, Cambodia. Siam Reap, apa nama? Lama tak sebut. Orang nak pergi tengok makbat ni, tempat sembahan gereja lama-lama, satu bandar dalam tu. Bila sampai dekat ni, sahabat kita yang guide kata, "Ustaz nak masuk?" Kata, "Masuk tak tengok buat apa? Pak benda syirik." Dia punya bayaran pula mahal, 20 berapa dolar bayar. Kata saya tak nak bayar. Tak payah masuk, kata tak payah. Kita duduk tepi tu, kita pun search. Kan sekarang ni mazhab wasapi kita, internet ada. Cek, tengok, boleh tengok apa dalam tu, tengok, aku tak payah masuk lah. Kalau masuk free pun kita takut, tempat orang sembah lain pada Allah, ini nak masuk dengan bayar, saya kata saya tak akan masuk. Tuan-tuan nak masuk, tapi saya tak nak masuk. Alhamdulillah, kita tak dermakan duit kita berapa dolar kepada tabung pembangunan makbat tempat sembahan orang kafir. Ingat baik tuan-tuan. Tak apa ustaz nak tengok. Jangan. Kalau masuk free pun kita kena takut, berhati-hati. Kalau masuk dengan bayaran, lagi teruk.
Ana pergi ke Osaka ke sebelah dia tu, tak ada tempat saudara kita Zul yang duduk dakwah di JDC yang kita lancarkan dulu kan. Tuan-tuan dan puan-puan dah derma banyak, derma tu masih diperlukan sampai sekarang. Japan Dakwah Center, tengok Japan Dakwah Center di Osaka. Itu hasil daripada sumbangan kita orang Malaysia, pendakwah saja pun orang Malaysia juga. Zul kata, Ustaz, esok kita pergi tengok tempat syirik. Tak mau aku. Tempat syirik. Kenapa mau pergi tempat syirik? Dah tempat cantik, dalam pokok-pokok buluh. Kita duduk dia tu ambil gambar macam mana tak tahulah. Budak-budak ambil gambar pandai pula dia. Kita pergi, rupanya tempat kepercayaan syirik puak-puak ni. Na'udzubillah. Banyak benda. Dan ini di antara punca sebab saya sampai hari ni tak sampai lagi ke Palestin. Walaupun kita berdoa daripada muda dulu lagi. Doa di Masjid Haram. Ya Allah, sampai aku berilah aku solat di Palestin. Solat di Masjid Aqsa sebelum mati. Tapi sampai hari ni belum pergi. Sebab penganjur kata kita kena bayar berapa dolar kepada visa kepada Yahudi Zionis kena masuk Palestin. Saya kata biarlah, saya masuk dengan jiwa saya masuk dengan hati saya tak nak masuk dengan body sebab kena bayar mahar. Ada pendakwah lain tegur saya, jangan macam tu. Sahabat-sahabat kita Palestin mengharapkan kita pergi ziarah. Tak pergi ziarah pun tak apa, nak bagi bantuan boleh holo je. Jadi itu masing-masing pandangan. Wallahu alam, jangan duk kacau orang. Sebagaimana orang tak kacau kita. Baik. Maknanya puak-puak kafir ni, dia buat ada juga manfaat dia. Orang masuk dengan tiketnya, masuk dengan apa, kita kata biarlah. Mereka yang ke-9, tengok tuan-tuan, yang ke-9, la yajuzu ta'addi amsilatil Quran. Bandingan dalam Quran jangan kita salah gunakan, jangan melampau. Lihadza la yuqalu am baitin. Bila kita tengok rumah orang ni tak comel, rumah buruk, pondok kecil, kita kata rumah dia ni lebih rendah daripada lebih rapuh daripada Baitul Ankabut, daripada sarang laba-laba. Tak mungkin. Sarang laba-laba ni buat dengan lidi pun tercabut. Tak, rumah orang ni tak juga. Kalau nak cabut dia kena bawa tukul, kena bawa besi. Maka ulama kata la yajuz ta'addi, jangan kita melampau menyalahgunakan bandingan Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala buat bandingan dalam ayat ini dengan 6 muakkid. Orang bahasa Jawa Sarat dia kata 6 muakkidah. Sebab tu kata wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Ada 6 dia kata. Dia mula dengan inna harfu taukid. Bina pula dengan af'alut tafdil, auhana al-buyut. Bina pula di atas dengan al-wahan. Jamak kepada al-dhifa ila al-jam'i, al-buyut, al-ankabut. Tengok. Al-buyut. Arrafal jam'a billam. Wa ata fi khabari inna billam. Ini untuk orang ngaji bahasa Arab. Yang pentingnya, tak sesuai kita kata rumah orang ni sama dengan rumah laba-laba. Tak. Tak sama. Tapi kalau kita nak kata hujah, contohnya orang ni kata hujah kami, boleh je kita kata kita nak minta tolong dengan orang mati ni, sebab orang mati ni dia tak ada hijau dah. Wali-wali dalam kubur dia relax, dalam kubur kita pergi dekat kubur dia, ya wali tolong minta dengan Allah sebab dia free sekarang ni. Oh, ada juga orang cakap tu. Ya, kita kata hujah dia ni auhana min baitul ankabut, lebih rapuh daripada rapuhnya rumah laba-laba. Itu sebab dia bandingan hujah dengan hujah. Kedudukan itu. Nak banding rumah dengan rumah tak mungkin. Baiklah, para pelajar sekalian, itu dipanggil bandingan tu biasa sesuai dengan benda yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penutup. Yang ke-10, inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Allah kata semua ayat yang aku tunjuk ni, laba-laba ke, langit ke, bumi ke, bukit bukau, gunung kanang, sungai, laut, hayawan yang besar, gajah, al-fil, al-baqarah, an-naml, al-zubab, semua faedah ni boleh diambil pengajarannya bagi orang yang beriman. Orang tak beriman boleh selfie,
boleh buat kajian itu je, tapi dia tidak boleh meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita belajar ni para pelajar-pelajar sekalian, penuntut ilmu yang disayangi, yang dicintai sekalian, tujuan kita belajar ni nak faham kenapa Allah buat bandingan untuk meningkatkan keimanan. InsyaAllah mudah-mudahan ada faedahnya kita di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, tamatlah kita juzuk yang ke-20 dalam surah ini. InsyaAllah kita akan sambung ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita akan sambung juzuk yang ke-21. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.